Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borakkan dengan korang semua tentang analisis chapter 1065. Saya tahu waktu video ni keluar, macam biasa ladies and gentlemen, video analisis saya keluar je, spoiler untuk 1066 telah pun keluar. Tugas korang jangan komen apa-apa dekat bawah tentang chapter 1066 sebab macam biasa saya nak buat reaction kepada chapter 1066. Alright, cakap pasal chapter 1066, saya kena bagi tahu dengan korang semua tentang chapter 1066 punya video reaction daripada ID Studio lah. Saya akan keluarkan video tu pada pukul 6 pagi hari Sabtu. Saya ulang, 6 pagi hari Sabtu, iaitu pada 12 hari bulan 11. 12 hari bulan lah kan? 12 hari bulan lah. 12 hari bulan 11 2022 pada pukul 6 pagi. So hari Jumaat itu memang tak ada video daripada ID Studio sebab saya, macam mana yang korang tahu, saya dah banyak kali saya cakap dengan korang, saya busy. Saya satu hari saya full, jadi saya tak boleh nak keluarkan video untuk korang. Tapi saya boleh keluarkan seawal yang mungkin, iaitu pada pukul 6 pagi hari Sabtu. So korang bangun subuh tu, insyaAllah video dah ada dah. Alright, so saya harap korang boleh support reaction saya macam biasalah. Kalau belum lagi, tekan butang subscribe, tekan butang subscribe kat bawah. Kalau korang macam tak tahu bila video saya keluar, korang just tekan je notification bell tu, yang gambar loceng tu. Bila korang tekan tu, video baru keluar je, korang akan dapat notification new video from ID Studio. Alright, so macam biasa ladies and gentlemen, chapter 1066 bermula dengan tajuk lah. Tajuk dulu ladies and gentlemen, iaitu Six Face of Vegapunk. Dan untuk pengetahuan korang, chapter kali ni tak ada cover page tapi ada color spread, iaitu satu poster yang for me is like lawa gila, iaitu poster untuk One Piece Film Red. Kalau korang nak poster One Piece Film Red ni kan, gambar ni kan, saya memang surekan lah korang letak kat dinding ke apa ke, sebab memang lawa sangat lah. Oda lukis every character yang berada dekat One Piece Film Red dekat pertarungan yang akhir tu, which is kita dapat tengok lah dalam ada Straw Hat Pirate, ada Red Hair Pirate, Kobe, Yamato, SWAT Gang, Uta, semua ada lah. Memang like yang terlibat dengan yang parallel fighting tu ada ladies and gentlemen kat situ. So korang boleh check it out. Cover spread untuk chapter kali inilah, iaitu 1066. Memang lawa sangat. Alright ladies and gentlemen, saya nak kena bagi tahu kat korang yang saya dah mula untuk ubah format video analisis chapter untuk video ID Studio lah. Bermula daripada video ni, iaitu dekat analisis chapter ni saya takkan cerita pasal teori ke, saya takkan cerita pasal apa yang mungkin berlaku dekat chapter 1066 ke apa ke. Saya takkan cerita dekat sini lah. Dekat dalam video analisis ni, saya hanya akan cerita tentang apa yang berlaku dalam chapter kali ni, di mana saya buat analisis berdasarkan apa yang saya tengok. Apa yang saya baca, saya cerita balik dengan korang. Macam tu lah. Kira macam cerita balik macam tu je lah ya. Kalau korang nak teori ke apa, korang boleh tengok collab saya dengan Wibro. Iaitu review chapter. Alright. Okay, so 1065 bermula dengan apa yang berlaku di kapal Sunny. Macam mana yang kita tahu, grup Sanji telah pun pergi masuk ke dalam lab Vegapunk yang betul. Dan Zoro dengan Brook duduk dekat dalam kapal. Dan kita dapat tahulah sebab kenapa Zoro duduk dalam kapal. Sebab Zoro cakap ini adalah island government. Banyak possibility boleh jadi. Maksudnya kalau pasukan Sanji tu kena attack ke apa, diorang boleh datang tolong kan. Diorang daripada luar boleh backup, ataupun daripada luar kalau ada something yang macam datang ke arah diorang ke, macam ada musuh datang ke, dia boleh nampak dan dia boleh bagi tahulah dekat dalam dekat dalam lab tu. Alright. So ladies and gentlemen, kita dapat tengoklah Zoro punya strategi ni is good. Sebenarnya kan, of course lah, dia sebagai lookout lah, kita boleh cakap dekat luar tu. Bukan saya puji Zoro ini like ni lah saya kena cakap sebab hari tu bila saya masuk dalam live Kimi Skoweto, ada orang cakap lah saya cakap pasal Zoro je kan. Ladies and gentlemen, saya cakap selama ni apa yang saya buat video semuanya, saya cakap fakta. Saya tak pernah buat lawak bodoh ke apa ke, like saya cakap berdasarkan fakta. Apa yang saya nampak, that's great. Apa yang saya nampak saya cerita dengan korang. Tapi yelah, saya kalau boleh saya tak nak ulas benda ni. Saya bukan jenis yang suka ulas-ulas benda ni. Saya bukan jenis yang macam tu. So saya tak nak cakap-cakap pasal benda tu. Alright. So saya harap korang faham lah dengan apa yang saya cuba sampaikan. So kita dapat tengok lah the man himself, iaitu Karibu. Si lumpur. Bak kata korang kan, korang masuk live hari tu saya masuk live Wibro, saya masuk live Kimi, orang cakap si lumpur. Jom kita cakap pasal si lumpur ni. Si lumpur ni dia telah pun keluar daripada barrel tu, dan dia rupanya telah pun buat deal dengan pasukan Mugiwara. Deal tu macam kira macam janji lah, macam tu, macam okay,
Korang keluar daripada Wano, korang bawa aku island pertama yang korang datang, korang tinggalkan aku kat situ. Maksudnya island pertama yang korang berlabuh, tinggalkan aku kat situ. Tapi siapa sangka pulau pertama yang Straw Hat Pirate pergi adalah Egghead, iaitu pulau World Government, pulau Dr. Vegapunk lah. So kita dapat tengoklah Karibu dia macam aduh kesian lah dia macam banyak-banyak tempat kenapa lah korang pergi sini kan. Ini adalah government punya tempat macam tu kan. Minta maaf. Lepas tu Zoro cakap, okay, aku dengar cerita kau tolong kapten kita orang. Alright, kau boleh turun sekarang. Aduh, itu dia macam boleh kata dia macam menganjing Karibu lah. Tapi, ladies and gentlemen, saya tak nak cerita pasal Zoro menganjing Karibu ke apa ke. Saya nak cerita bawah dia tu, panel bawah dia tu, di mana Karibu cakap, korang akan terima selepas ini. Di mana you will, ni saya baca daripada official translation dia cakap, you will pay for this. Mark my words. Dia cakap macam tu. So, dengan adanya panel ni, confirm Karibu akan muncul lagi dekat the next chapter. Alright? Karibu akan muncul lagi dekat the next chapter. Alright? So, pasal Karibu ni sebenarnya saya tak nak borak banyak sangat. Sebab adalah sebab dia kan. Nanti korang tahulah sebab dia kenapa. So, kita terus pergi ke lab Dr. Vegapunk, di mana pasukan Sanji pergi ikut Lilith masuk ke dalam lab sebenar Dr. Vegapunk, which is lab 0 kalau tak silap saya nama dia. Kalau saya salah, korang boleh tinggalkan pendapat fakta yang betul kat bawah lah. So, pasukan Mugiwara ni telah pun ikutlah Lilith. Dia naik escalator. Dia orang pun amazed dengan escalator sebab dekat dalam dunia One Piece, sebab timeline dunia One Piece ni untuk pengetahuan korang adalah pada tahun 1800 something. Okay, dia punya timeline masa dulu lah, 1800 lebih. So kita dapat tengok yang diorang naik escalator tu, diorang memang kagum lah, diorang tak pernah tengok escalator semualah. Macam dekat dekat awal-awal dulu lah, diorang kagum dengan Sea Beast, robotik semua tu, Dr. Vegapunk punya ciptaan semua tu, Egghead punya anti-gravity semua tu. So kita dapat tengok yang diorang amazed dengan escalator. Lepas tu Lilith ada cakap something interesting, iaitu dekat dalam Egghead ni sumber utamanya adalah fire, adalah api, dan dia cuba untuk cari Eternal Flame kalau boleh. So untuk Eternal Flame ni saya dah borak hari tu dekat Kimetsu Koweto. Korang boleh check bukan collab lah, live Kimetsu Koweto. Korang boleh check live chapter TKS question 3 kalau tak silap saya. Yang ada saya, Zahir Asna, Kimetsu Koweto, Wibro dan juga live Opim. Ada Agus Zaidi sekali. So korang boleh tengok lah collab tu. Dekat situ dah diborakkan pasal benda ni. Macam mana saya cakap tadi, saya tak akan ulas tentang teori macam mana dia nak dapat Eternal Flame ke. Walaupun saya ada teori saya sendiri, tapi saya tak akan ulas dekat dalam analisis chapter kali ni lah. So kita dapat tengok yang diorang memang amazed. Okay, ni dah. Dan saya lupa nak tambah sedikit lah. Bila saya baca dekat official translation ni, baru saya tengok lah yang Lilith ada cakap something interesting juga selain daripada Eternal Flame tu, iaitu diorang cuba untuk create diorang punya matahari, artificial matahari, ladies and gentlemen. Iaitu diorang nak, dalam bahasa Melayunya senang cerita nak bagi korang faham, dia nak create matahari. Macam tu. So benda tu pun tak nak ulas banyak. Kita terus pergi ke pintu lab itu sendiri, di mana Lilith dia terus jalan masuk ke dalam lab tu. Dan kita dapat tengok yang pasukan Mugiwara ni, grup Sanji ni, diorang macam, Lilith janganlah tinggalkan kita orang kat luar ni kan. Lepas tu Lilith kata, masuk je, relax je. Lepas tu Sanji pun dia macam, dia mengintai macam tu. Macam tu lah. Dan pada time Mugiwara Pirate cakap macam tu, kita dapat tengok lah Lilith telah pun dikontak oleh salah seorang daripada Vegapunk. Tak silap saya, Edison yang kontak dia. Tapi bila Straw Hat Pirate dah masuk, Lilith dah tak ada. Lilith hilang. Out of nowhere dia hilang. Lepas tu Nami Adila cakap dia nak cari harta karun masa depan dekat Egghead ni semua kan. Lepas tu Usopp ada buat lawak sikit dekat situ. And bila dia orang terus jalan, tiba-tiba pintu terbuka dan dia orang nampak Seraphim. Kalau tak silap saya dia tulis atas tu. Yes, Seraphim 04. Dan ladies and gentlemen, our theory yang kita pernah cakap sebelum ini menjadi kenyataan, iaitu Jinbei punya Seraphim berada di hadapan mata dia orang. Yes, Jinbei punya Seraphim. Memang gila lah. Memang bila saya first time react tu,
Ui, saya tak sangka diorang akan berhadapan dengan Seraphim secepat ini. Walaupun, yes, saya dah pernah cakap dekat korang dulu yang dekat 8 ni akan berlawan dengan Seraphim. Mungkin Zoro akan go dengan Seraphim Mihawk semua kan. Tapi saya tak sangka seawal ini. Dan kita dapat tengoklah kebolehan Seraphim Jinbe ini sendiri. Ini baru Jinbe, tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi kita tengok Doffy. Saya paling excited sekarang ni nak tengok Seraphim Doffy. Like serius, saya cakap dengan korang, saya excited gila nak tengok Doffy punya Seraphim kalau ada. Ui, serius. Saya nak tengok apa power dia. Sebab kalau Oda dah buat macam ni dekat Jinbe punya Seraphim, apa yang Oda boleh buat dekat Doffy punya Oda boleh buat dekat Doffy punya Seraphim. Memang tak sabarlah untuk saya tengok. Okay, so diorang bila nampak Seraphim tu, diorang of course, pasukan Mugiwara ni tak aware langsung dengan Seraphim. Diorang tak tahu apa langsung Seraphim tu. Diorang tak tahu yang Seraphim ni telah pun menggantikan Oka Shichibukai. Dia tak tahu. Diorang tak tahu pasal benda tu. Tapi saya rasa by the end of this arc, diorang akan tahulah pasal benda tu. Alright, so untuk Seraphim Jinbe, dia macam duduk macam tu. Dan diorang semua macam pelik lah. Diorang adalah cakap possibility pertama, ini anak Jinbe. Possibility kedua, ini apa, klon Jinbe. Dia tak cakap klon kot. Dia macam cakap apa, klon lah kot. Dia cakap macam ni klon Jinbe kot, macam tu kan. Lepas tu kita dapat tengok yang Seraphim Jinbe mula bergerak. Tapi bila Seraphim Jinbe ni mula bergerak, kita dapat tengok kat tangan dia macam ada bracelet. Kalau korang perasan, ada bracelet. Dan saya rasa itu macam yang kawal dia, like yang bagi arahan dekat Seraphim ni. Bila dia macam, dia macam device untuk kawal something lah, teori saya lah. Di mana kalau korang pasal, dia macam ada something kat dia punya penggelangan tangan kanan, kalau tak silap saya. Dia macam device macam tu lah, macam strap macam tu lah. Alright, so kita dapat tengok yang dia telah pun pergi menyerang pasukan Mugiwara no Ichimi, ladies and gentlemen. Dia orang serang pasukan Mugiwara no Ichimi. Dia Seraphim Jinbe tu sendiri menyerang pasukan Mugiwara no Ichimi. Kita dapat tengok Nami cuba untuk lawan dia. Tapi ladies and gentlemen, sebelum Nami lawan dia tu, saya lupa nak mention, Seraphim Jinbe telah pun attack dia orang menggunakan beam. Iaitu beam macam pasifista yang lama lah, kita dapat tengok. Dan Franky cakap itu adalah possibility yang seterusnya. Dia adalah pasifista. Yes, betul Franky, jawapan kau, dia adalah pasifista. Tapi dia tak pakai dah nama tu. Dia ni lain, dia ni Seraphim, which is teknologi yang pada saya memang legend lah pada saya kan. Memang kuat lah Seraphim ni. Kita dapat tengok ladies and gentlemen, daripada chapter kali ni sendiri, Seraphim Jinbe ni waktu budak lagi. Ni baru tahap budak tau. Tapi dia dah, korang tengok Sanji go, Robin go, hampir semua orang go. Tapi kita tengok macam tak ada apa-apa efek dekat Seraphim tu. Dia nanti at the end-nya, kalau tak silap saya, dia macam kalah macam tu sebabkan bateri dia dah nak habis, kalau tak silap saya. Dia macam jadi beep-beep macam tu kan, dia kata macam tu. So kita dapat tengok lah pasukan Mugiwara no Ichimi attack Seraphim Jinbe ni. Tapi sebelum tu kita dapat tengok yang Nami cuba untuk attack dia macam mana saya cakap tadi. Tapi Nami tak berjaya dan Seraphim Jinbe cuba untuk grab Nami. Dia berjaya grab Nami, tapi macam mana dia grab Nami, tuan-tuan dan puan-puan? Dia grab Nami dengan menggunakan kuasa yang seakan-akan milik Senior Pink. Dia masuk ke dalam lantai tu, dia berenang. Okay, dia ada dua possibility lah kat sini. Itu memang betul, ada tiga. Itu memang betul-betul kuasa Senior Pink. Tapi saya tak rasa yang teori pertama ni logik. Maksud saya kuasa betul tu adalah Senior Pink dah tak mempunyai kuasa tu. Dia dah somewhere lepas dia kena tangkap tu, mungkin dia mati ke apa ke. So Oda bagi benda tu, Vegapunk bagi buah tu dekat Seraphim Jinbe ni. Tapi saya rasa itu tak masuk akal lah. Benda tu memang tak masuk akal. Nombor dua, itu adalah ciptaan Vegapunk sendiri, which is power. Itu memang betul power Senior Pink tu, which is yang boleh berenang tu. Kuasa Senior Pink tu dimasukkan ke dalam Seraphim Jinbe ini, ladies and gentlemen. Macam mana kita tahu? Oda, tengok asyik Oda je saya ni. Aduh, Vegapunk tu sendiri dah pernah create Devil Fruit untuk Kaido punya, which is Unomi tu sendiri. Dia dah create, tapi dia kata benda tu fail. Tapi kita dapat tengok lah, Momo dah makan benda tu, and sama-sama pada saya benda tu tak fail pun. Saya tak rasa Momo punya buah Devil Fruit tu fail. Walaupun Dr. Vegapunk sendiri cakap itu adalah fail punya buah, tapi saya tak rasa itu fail. Pada saya lah, pendapat saya. Okay, so possibility ketiga adalah
apa yang kita tengok tu sebenarnya adalah teknologi daripada Egghead tu sendiri, daripada pulau itu sendiri, daripada lab itu sendiri. Macam kita tahu tadi awal-awal kan, ada yang wall tu kan, macam diorang boleh lalu je, padahal itu wall tapi diorang boleh lalu je. Bila orang lalu dia jadi macam holo-holo macam tu, tapi bila orang tak lalu dia jadi dia jadi wall like ni kan, macam ni kan, dinding macam ni kan, macam ni, dinding macam tu lah. So adalah 3 possibility tu lah yang saya boleh fikirkan untuk korang. So kita dapat tengoklah Sanji go dengan Seraphim Jinbei. Selepas Seraphim Jinbei grab Nami, bila dia grab Nami tu sebenarnya saya teringat balik apa yang Along buat dekat Nami dulu. Sebab ya, korang boleh tengok lah, kalau korang ingat balik yang time Along dicekik Nami, yang dia kata kampung Kokoyashi ni boleh dia beli something macam tu kan, dia cakap macam tu, like benda dah lama pun kan. So ternostalgia lah untuk saya bila saya tengok macam tu, macam kesian kat Nami. Lepas tu Sanji dia terus lah, kalau kat anime tu saya akan tepuk tangan lah, like Sanji is cool, ladies and gentlemen. Like Sanji is cool, come on. Kita dapat tengok dia punya semangat kewanitaan, semangat nak protect nakama dia tu. Bukan semangat kewanitaan lah, semangat nak protect nakama dia tu kan. Dia attack Seraphim Jinbei, saya rasa itu power yang biasa saja, tapi memang tak ada efek apa. Robin pun tolong juga sebab dia dah buat Nami sampai macam tu sekali kan. Dia dah grab macam tu kan, memang tak boleh dimaafkan. So dia macam pom, dia tolong sekali kan, tak ada efek juga. Usopp tak ada efek juga, dia try untuk last stick something, berjaya last stick tapi memang tak ada efek apa-apa. Dan Franky punya beam kena kepada Seraphim Jinbei tersebut, kita dapat tengok. Alright. Dan bila Franky dah guna laser ni lah, kita dapat berkenalan dengan Pang 03 yang bernama Edison. Edison ni dia bijak kalau tak silap saya kan. Edison jap. Sekejap tuan-tuan. Yes. Edison, Pang 03 The Tinker. Kira dia bijak lah. Okay, kira dia ni bijak lah. Dan dia cakap Seraphim ni tak ready lagi untuk test dia dengan laser. Macam tu. Sebab Seraphim ni masih lagi budak-budak. So persoalan dia dekat sini, adakah Seraphim ni boleh membesar? Komen pendapat korang kat bawah. Alright. So kita dapat tengok yang dia menganalisis apa yang berlaku pertarungan di antara Seraphim Jinbei menentang pasukan grup Sanji, Mugiwara grup Sanji. Sebab kan Mugiwara pecah kepada 3, grup Luffy, grup Zoro, grup si Sanji lah. Alright. So kita dapat tengok lah Edison kat situ. Lepas tu ada Lilith dekat situ. Lilith dia macam marah lah. Dia kata, kau tahu tak berapa kos nak buat Seraphim semua tu kan? Kau senang-senang je nak test macam tu kan? Lagi satu, Edison ni pun saya tak faham kenapa. Itu kru Yonko kot. Dia nak test Seraphim dengan kru Yonko. Saya tahulah dia nak test ketahanan, kekuatan Seraphim itu sendiri. Tapi come on, itu kru Yonko kot. Tapi guys, banyak tapi dia. Kita dapat tengok walaupun kru Yonko, Seraphim tu macam tak ada apa-apa pun. Like biasa je. Cuba korang komen apa pendapat korang kalau katalah yang ada dekat situ menggantikan kumpulan Sanji tu ada Luffy, Zoro, Jinbei, mungkin okey lah. Ada Luffy, Zoro, Jinbei, Sanji. 4 ni. Korang bayangkan ada 4 ni, adakah Seraphim Jinbei tu boleh dikalahkan? Like akan ada damage lah kepada Seraphim Jinbei tu. Komen pendapat korang kat bawah, alright? So, bukan setakat itu saja, kita juga berkenalan dengan Pythagoras, iaitu Pang 04, ladies and gentlemen. Dan Pang 04 ni, Pythagoras ni, kita dapat tengok dia macam membantulah 03. Dan dia ni adalah pada saya brain untuk diorang. Pythagoras the Vice. Dekat sini, dekat official translation dia lah. Dan kita juga dapat berkenalan dengan Pang 06, iaitu Yok. Yok ni, dia ada prinsip dia sendiri. Dan tugas Yok ni pada saya dia kelakar and weird jugalah. Agak kelakar, weird, macam terkejut pun ada juga. Di mana dia ni lah yang akan makan untuk semua Vegapunk. Dia ni jugalah yang akan pergi buang air untuk semua Vegapunk. Dia ni lah semua yang tidur untuk semua Vegapunk. Itulah kerja dia, ladies and gentlemen. Kita dapat tengok dekat chapter kali ni. Tapi ladies and gentlemen, interesting dia, bila saya baca kali pertama, bila korang tengok reaction saya tu, korang boleh pergi check lah reaction saya tu kalau belum check. Bila saya sampai part ni, kalau korang perasan, saya punya first instinct saya cakap, ini bukan ke Seraphim Big Mom? Like, kalau korang nampak kan, dia macam Big Mom tau. Dia punya character design semua tu kan. Tapi rupanya itu adalah Yok lah. Ini bukan Big Mom. Alright. Saya macam, yalah, kita tak tahu lagi time tu. Kita tak tahu lagi yang itu adalah Yok. So, saya rasa tak payah sembang banyak sangat pasal Yok ni. The Greedy. Yok the Greedy nama dia.
Dan kita dapat tengok yang Seraphim Jinbei telah pun stop sebab ada satu Vegapunk yang stop dia, iaitu Shaka. Dr. Vegapunk 01 Shaka. Dia good lah, Shaka the good kalau tak silap saya. Dia panggil nama kat sini kan. Yes, Shaka the good, yang baik lah. Kita dapat tengok yang dia berhadapan dengan pasukan Sanji. Sorry. Dan interesting dekat sini yang Lilith, dia telah pun notedkan Shaka sebagai he. So, saya rasa dah confirm lah Shaka adalah lelaki. Dan pakaian dia memang lawa. Saya memang boleh macam respect kat Oda lukis Shaka macam ni kan. One of the best design. Dan kita dapat tengok ya si Shaka ni berjumpa lah dengan pasukan Mugiwara no Ichimi. Dan Franky dia terus cakap, dia memang amazed dengan apa yang ada dekat Egghead ni kan. Teknologi semua, anti-gravity, mecha bot, mecha CB, semualah. Dia memang amazed gila lah. Dan dia kata kita tak perlu jadi enemy pun. So boleh tak tunjukkan lagi apa yang ada dekat Egghead ni kan. Lepas tu dekat sini lah Oda twist. Ladies and gentlemen, dia twist, iaitu Shaka revealkan satu truth kepada pasukan Mugiwara no Ichimi, iaitu island Egghead ni sebenarnya adalah island daripada lepas. Saya bacakan daripada official translation punya ayat. Dia cakap, this place is the past. Dia cakap macam tu. Lepas tu Franky macam, Franky cakap macam tu. So bila dia dah cakap macam tu, kita pergi pula ke kumpulan Luffy. Di mana kumpulan Luffy dia terjumpa something dekat pulau Egghead tu. Macam satu benda yang besar. Di mana Luffy cakap, check it out Chopper. This one ain't a hollow. It's real, solid metal. Wah, what is it? Did it used to move? Itu Bonnie cakap. If it does, it's future tech, Jinbei cakap. But it looks too old for that. Kita kembali balik ke perbualan Shaka dengan Franky. Franky cakap, what you mean, the past? Shaka jawab, if I told you that Egghead wasn't the only one, that there was once a kingdom just as highly advanced as this, that actually existed 900 years ago, will you believe me? 900 years ago? Franky tanya macam tu. Dan kita dapat tengoklah apa yang Luffy and the gang tengok, iaitu diorang dapat tengok satu macam robot besar dekat Egghead, pulau, saya boleh cakap itu dekat di belakang Egghead lah. Satu tempat, mungkin tempat yang Vegapunk sembunyikan benda tu daripada government mungkin. Alright. So ladies and gentlemen, confirm Egghead adalah teknologinya ada lagi maju, iaitu pada tahun 900 tahun yang lepas. Okay. Kalau korang fikir balik, this is incredible. Like, memang saya tahu ramai orang buat teori pasal benda ni, tapi for me it's like incredible. Serious. Okay. Alright. So ladies and gentlemen, itu saja daripada saya untuk video kali ni. So macam biasa, kalau korang ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kalau korang ada teori ke tentang chapter 1065 ke, korang boleh tinggalkan kat bawah. Alright. So saya nak announce something dekat korang semua, tapi benda ni saya akan bagi tahu juga kat community post. Pada hari Ahad ini, pukul 9.30 malam, ID Studio akan go live buat kali pertama. Alright. Saya ulang lagi sekali, Ahad ini 9.30 malam, 13 November, ID Studio akan live 9.30 sampai mungkin dalam 11.30 macam tu lah. Saya akan buat 2 jam sahaja live. Kali pertama live. So saya just nak test kalau saya buat live okey ke tak. So saya harap korang boleh join. Dekat dalam live tu kita akan borakkan pasal chapter 1066. Dan mungkin saya akan borak sikit lah kot pasal teori-teori yang saya tak boleh nak keluarkan video. Seperti mungkin saya akan borakkan pasal Urush dengan Weevil time tu lah. Tapi saya tak janji lah. Tapi 1066 tu saya akan borakkan dekat live tu. Kalau korang expect saya akan ajak orang lain, korang boleh expect benda tu. Tapi mungkin saya tak akan ajak untuk live ni, sebab ini adalah kali pertama saya nak live. So kalau boleh, saya harap korang respect saya dengan tak tanyalah kenapa tak ajak orang lain, sebab ini adalah live pertama saya. Kalau boleh saya nak go seorang dulu. Saya nak belajar dulu macam mana nak buat live. Saya tak biasa lagi buat live. Saya akan belajar step by step. InsyaAllah live kali kedua dalam lagi 2 minggu macam tu ke, saya akan ajak Wibro, saya akan ajak semua community. Siapa yang nak join, even kalau korang subscriber nak join pun, saya open. Serius, kalau satu masa lagi saya akan open untuk you guys.
Mungkin kalau ada Kamin Shinji ke nak join ke siapa-siapa lah, saya mention Kamin Shinji sebab dia je lah yang saya apa saya ingat sebab dia selalu komen apa Zulkarnain. Itu antara yang saya boleh sebut lah, antara subscriber yang saya nampak sentiasa komen, sentiasa support ID Studio, sentiasa support semua channel-channel YouTube One Piece di Malaysia inilah, semua content creator, semua YouTuber One Piece lah. So saya nak ucapkan terima kasih lah. Even korang yang saya tak sebut nama pun, tapi support semua orang, saya nak ucapkan terima kasih dekat korang. Kalau korang support saya seorang je, saya rasa pun saya nak ucapkan terima kasih. Tapi kalau boleh korang check it out lah orang lain juga. Alright. So sekali lagi saya ulang, hari Ahad ni saya akan cerita, saya akan live lah pada pukul 9.30 sampai 11.30, 2 jam macam tu. Saya akan borakkan pasal 1066 dan sedikit tentang channel saya lah, jadual saya akan cerita kat korang, dan saya akan revealkan satu benda yang saya nak cerita dengan korang lah, which is agak berat jugalah benda ni. Alright. So saya harap korang boleh join hari Ahad ni untuk live ini. So kita jumpa hari Ahad inilah. So saya ulang lagi sekali, hari Ahad live, video reaction hari Sabtu pukul 6 pagi. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Jangan komen spoiler 1066 kat bawah, sebab by the time video ni keluar, lagi beberapa jam chapter tu keluar. So saya nak terus buat reaction lah nanti. So ladies and gentlemen, kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum, bye bye.